Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Jessica Chung, kita mulakan dengan laporan ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memutuskan untuk melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKP bersyarat selama 14 hari sehingga 14 Februari depan. Kata pengurusinya, Dato' Ahmad Douglas Ugambas, ia susulan kes COVID-19 di negeri ini masih belum terkawal. Oleh demikian, Jawatankuasa Bencana Negeri Sarawak selepas berbincang dengan Kerajaan Negeri telah membuat keputusan seperti berikut. Pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan di Sibu. Pelanjutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di bahagian Sibu akan dilanjutkan dari 30 Januari tengah malam hingga 14 Februari 2021. Ini untuk Sibu. Bagi kawasan-kawasan lain di seluruh negeri Sarawak, ianya kita akan meneruskan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Ini juga akan berkuasa dari 1 Februari hingga 14 Februari 2021. Setakat ini tinggal 11 daripada 40 daerah berstatus hijau, manakala daerah lain berstatus kuning, jingga dan merah. Dalam perkembangan sama, Sarawak merekodkan satu kes kematian baharu akibat COVID-19 pada Rabu. Ia merupakan kes di daerah Sibu melibatkan kluster Pasai. Dengan kes kematian baharu itu menjadikan jumlah keseluruhan kematian di negeri ini meningkat kepada 34 kes. Kes baru mengenai kematian, kes ke-34 merupakan kes ke-1745. Melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 74 tahun mendapat rawatan di Hospital Sibu dan pada 17 hari bulan saringan didapati positif. Dia meninggal dunia pada 26 Januari. Kes mempunyai komorbid penyakit gout. Terdapat 70 kes positif COVID-19 baharu dikesan di Sarawak pada Rabu, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 3,774 kes. Majlis Bandaraya Miri MBM kini akan bertindak lebih tegas dengan mengenakan kompaun ke atas semua pesalah yang melanggar prosedur operasi standard SOP berkuat kuasa 26 Januari. Menurut Datuk Bandar Miri Adam E, pihaknya kini lebih tegas dalam memastikan pematuhan SOP memandangkan bahagian Miri masih berstatus merah. Beliau turun padang memeriksa beberapa premis makanan yang terletak di pusat Bandaraya Miri pada Selasa bersama beberapa pegawai kanan MBM dan 6 anggota penguatkuasa untuk memastikan pematuhan SOP bukan hanya di kalangan penjaja tetapi juga pelanggan yang berkunjung. Menurut beliau, pihaknya tidak mahu mengambil enteng perkara berkenaan dan menggesa penduduk sekitar untuk memberi kerjasama sepenuhnya dalam mematuhi SOP dan memutuskan rantaian COVID-19. Peningkatan penggunaan bekas pembungkusan makanan sepanjang musim pandemik COVID-19 menuntut pengurusan teliti bagi memastikan kelestarian alam dipelihara. Kerjasama masyarakat akan menjadikan tugas tersebut menjadi lebih mudah. Dengan keadaan pandemik global sekarang, masyarakat semakin peka dan berhati-hati dengan aspek kebersihan. Jadi sememangnya, kebanyakan pembeli akan memilih untuk membeli atas talian ataupun secara online. Secara tidak langsung, sampah daripada aktiviti pembungkusan juga semakin banyak. Kami berharap yang masyarakat atau pembeli akan mengita semula apa yang dapat dikita semula seperti kertas, kotak cardboard dan plastik yang boleh dikita semula. Untuk bahan pembungkusan yang tidak dapat dikita semula, pembeli seharusnya membuang ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Jangan membuang sampah merata-rata. Untuk semua penjual atas talian ataupun penjual online, mungkin boleh membungkus dengan menggunakan bahan yang boleh dikita semula seperti surat khabar atau kertas daripada menggunakan plastik ataupun bubble wrap. Tetapi ini seharusnya bergantung dengan produk yang dibungkus. Pengurus Jabatan Logistik dan Perkhidmatan Trinikens, Hafizah Hamdan berkata, amalan kita semula harus sentiasa dipatuhi demi kelestarian alam sekitar walaupun dunia masih berdepan pandemik COVID-19.
Pandemik COVID-19 ini seharusnya dapat memberikan nafas baru kepada alam sekitar dan iklim dunia ketika ini. Oleh itu, masyarakat dinasihatkan supaya sentiasa mengamalkan amalan Kitar semula. Seperti di Seremban, program Kitar Recycle dijalankan oleh SWM Environment Sdn Bhd supaya dapat meningkatkan kesedaran tentang pentingnya amalan Kitar semula dengan mengasingkan bungkusan plastik yang diterima melalui pembelian dalam talian. Bertemu kembali. Bekalan dan harga bawang di pasaran kembali stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan pengguna sehingga Ogos tahun ini. Ini kerana pembekal bawang dari India mula mengeksport bekalan ke luar negara, terutamanya ke negara ini selepas India pulih daripada masalah banjir. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Malaysia sebelum ini terkesan dengan kemasukan bawang dari negara pengimport. Ia susulan terdapat arahan larangan ekspor ke atas semua jenis bawang. Alexander berkata jumlah import bekalan bawang dari negara luar bermula Januari sehingga Disember tahun lalu sebanyak 489,297 metrik tan. Daripada jumlah itu, India merekodkan jumlah pengeksport bawang terbesar iaitu sebanyak 152,519 tan. Sementara itu, katanya KPDN HEP turut bertindak memastikan tiada elemen pencatutan atau tindakan menaikkan harga secara tidak munasabah berlaku dalam pasaran, termasuk bekalan bawang. Hasil pemantauan yang dijalankan di seluruh negara sehingga 25 Januari 2021 mendapati kedudukan keberadaan bekalan barang keperluan harian berada pada peratusan keberadaan yang semakin stabil dan baik. Peniaga di negeri ini diminta untuk mempamerkan tanda harga pada bawang merah besar bagi mengelak isu kenaikan harga tanpa kawalan khususnya di kawasan pedalaman. Perkara itu ditegaskan Presiden Persatuan Suara Pengguna Sarawak, Michael Tiong ketika mengulas isu bekalan bawang yang kini kembali stabil. Menurutnya, ia penting untuk memastikan tiada elemen pencatutan berlaku terhadap barang kawalan. Kawasan pedalaman supaya jangan menaikkan harga bawang. Selari dengan kalau boleh selari dengan harga bawang di Kuching, kawasan bandar raya, sebab dia orang boleh untung dari tempat lain dari produk-produk yang lain. Betul. Tak semestinya bawang sebab bawang ini ialah keperluan makanan keperluan seharian. Setiap hari kita semua makan bawang. Bagaimanapun katanya pihak KPDN HEP bertindak menjalankan pemeriksaan secara konsisten bagi barangan keperluan asas dalam tempoh PKP secara harian. Tinggi, kalau terlampau tinggi sebab KPDN dia ada satu ceiling price yang ada limit dia. So kalau sesuatu tempat tu melebihi garis panduan itu, bolehlah pengguna mengadu kepada KPDN HEP ataupun Persatuan Pengguna. Sebab kalau dia melebihi garis panduan itu sudah berada di bawah Anti-Profiteering Act. Lembaga Sungai Sarawak dan Jabatan Laut Wilayah Sarawak akan menjalankan siasatan berkaitan insiden pelanggaran sebuah feri dengan kapal di Sungai Ridan Marudi pada Selasa. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataannya berkata, siasatan penuh akan dilaksanakan membabitkan semua aspek. Katanya ia termasuk merekodkan keterangan kapten kapal, lesen prestasi mesin dan impak kerosakan yang berlaku. Beliau memberitahu kejadian berkenaan bagaimanapun tidak menyebabkan sebarang tumpahan minyak dan kecederaan kepada orang awam. Menurutnya, laporan polis telah dibuat oleh pemilik feri berkenaan di Balai Polis Marudi pada hari yang sama. Dalam video rakaman kamera litar tertutup berdurasi 38 saat, menyaksikan feri telah melanggar bahagian sisi sebuah kapal sekitar jam 4.15 petang Selasa. Lee turut menasihatkan agar semua kapal yang beroperasi di sungai-sungai di seluruh Sarawak agar mempertingkatkan keselamatan lebih-lebih lagi ketika musim hujan. Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS. Terus setia bersama kami di saluran Astro 122. Saya Jessica Chung, salam hormat dan jumpa lagi.